So وضع فقهاء الحنفية قاعدة حاصلة أن كل صلة من غير أن يخرج إليه بغير إذن والديه. Okey, so Hanafi dia letak kaedah. So kalau safir tu memang macam nak kata akan ada halakan. Maknanya nak kata tak selamat lah, tak selamat sangat. Perjalanan tu tak selamat. Lepas tu wasted fil khatar maknanya memang bahaya tu banyak. The danger bahaya mungkinlah jalan ke, orang-orang kat sana ke apa semua tu. So di sini anak tu memang kena minta izin. Okey, maknanya dia tak boleh pergi sehinggalah dia minta izin dan dibenarkan. Okey. Dan ini dibagi reason lah sebab parents sayangkan kepada anak. Ishfiqan 'ala al-walad fa yatadarraran bidzalik. Jadi kalau anak tu hilang, maknanya mati sebab kafir tu akan sedihlah, yatadarraran, mereka akan ter-affected. Okey. Lepas tu wa kullu safar la yashtar fil khatar, maknanya kalau safir yang ini travel yang tak ada, memang macam most likely tak bahaya dan selamat apa semua. So lau an yakhruj ilai bighairi idnihima. So tak perlu orang minta izin. Okey. Sebab dia kata apa? Lin'idam ad-darar. Okey. Tapi dia tak syarat juga idza lam yudayyi'uhuma. Maknanya tak biar parents tu terbiar gitu je. Contoh tak ada orang nak uruskan parents ke, tak ada siapa yang nak bagi duit ke apa. So tak boleh. Tapi lin'idam ad-darar maknanya boleh basically kalau journey tu tak ada apa-apa bahaya. Tak ada yang ni, selamatlah, nak kata Musa insya-Allah selamat, maka boleh. Ni kaedah yang Hanafiyah letak. So ini semua syarah amma idza kana ahsana ilayhi wa ila qawati fa inna la yusawi bighairi idnihi. Ini so dia yang walaupun syaratnya tadi idza lam yudayyi'uhuma ni, okey, penting. Maknanya walaupun tak ada maknanya walaupun selamat tapi still kalau parents tu akan terbiar sekiranya anak tu pergi gitu, maka tak boleh juga. Ya. Ini yang idza kana muhtajina ilaihi. Kalau parents memerlukan anak dia, maka dia masih kena minta izin walaupun nak travel tu tak ada apa-apa masalah. Selamat je. Okay, so far okay. Maknanya ni point ni dari sini sampai sini. Okay. Dari sini sampai sini. Okay. Nak kata jelas tapi sebab ayat-ayat dia tapi itulah bolehnya Ustaz tadi syarat dia Aha. apa ni, syarat dia tak boleh biar parents tu macam terbiar macam tu tak ada orang jaga. Tu yang perenggan ni sekali lah, wa biza perenggan kedua ni sekali perenggan kedua ni dia syarah je kaedah ni. Okay, gitu. So ini dah contoh je. Ni dah contoh. Maknanya lazim ini sebab idza lam yatayassar lahu dzalik wa kana at-tariqu aminan. So ini dia bagi contoh untuk tak perlu minta izin untuk ta'alluq. Maknanya dia bagi tahu kerana di tempat ni tu tak ni apa ni lam yatayassar lahu dzalik baladi, maknanya dia ilmu dekat sana macam tak ada lah. So dia kena travel jauh untuk dapat ilmu. So ni lah selamat apa semua tu, maka boleh. So ni ada syarat dia ni, syarat ni. Idza lam yudayyi'uhu. Alright. Ya. Okey. So muka surat seterusnya. Ni itu saya baca yang tutur ni. Okey. Fasal Maliki. Ni Maliki ya pula. Yang tak saya. Illa billah. Okey, Malikiyah dia lain pula. Dia almost the same, cumanya
dia macam tambah syarat. Okey, satu kalau dia nak pergi ambil dia nak travel untuk dapat ilmu, okey. Okey, litahsil darajah minal ilm la tatawaffar fil baladi la tatawaffar fi baladihi. Maknanya ilmu tu tak, maknanya dekat tempat dia tu dia takkan dapat belajar dengan sepenuhnya lah. Okay, so dia perlu travel. Dia bagi contoh kat tafaqquh fil kitab was sunnah wa ma'rifat ijma' mawadhi' khilaf wa maratib al qiyas. Okay. Basically untuk orang ni jadi mujtahid lah, okay. Dia nak ilm sampai dia betul-betul faham agama yang tahap dia boleh jadi mujtahid. So di sini dia kata orang tu tidak perlu minta izin. Tak perlu minta izin parents dia. Okay. Dan dia tak perlu taat kepada parents dia kalau parents dia tak benarkan pun, okey. Dia bagi reason dia, ni wala ta'ata lahum fi man'ihi. Okey, maknanya tak boleh taat. Dia kata lianna tahsil darajatul mujtahidin fard 'ala al-kifayah. Okey, so dia kata untuk sampai tahap mujtahid ni fard kifayah. Ya. Untuk kita belajar ilmu untuk sampai tahap jadi mujtahid ni fard kifayah gitu. So dia gunalah hadis tu, so kena ada dari sebahagian ataupun golongan dari kamu yang yad'una ilal khair atau ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Okey. Tapi dia kata amma in kana littafaqu ala tariq at-taqlid. Maknanya orang tu dia nak belajar agama ala tariq at-taqlid, yani bukan sampai tahap mujtahid. Dia cuma belajar apa yang inilah yang telah diajarkan oleh mazhab ke gitu. Lepas tu wa fi baladihi zalik, dan di tempatnya ada ilmu tu. Maka dia tidak perlu lam yajuz lahu salat illa bi idzni. Okey. Maka dia tak boleh. So yang bolehnya kalau yang apa ni sampai darajat al-mujtahid. Ni Malikiyah. Kalau yang Hanafiyah tadi dia cuma cakap selamat tak selamat, gitu je. Nampak bezanya? Hanafiyah selamat, tak selamat. So, kalau selamat boleh tanpa izin. Tapi sekiranya tidak membuat parent dia terbiar macam tu. Tapi kalau tak selamat maka kena minta izin. Kalau yang ni dia tak ada selamat tak selamat, dia memang cakap kalau travel tu untuk nak dapatkan ilmu ni sama ada ijtihad, then tak boleh minta. Dan kalau bukan nak cari ilmu sampai tahap ijtihad tu, maka kena minta izin. Okey. Ini untuk ilmu. Kalau ini wa idza arada safaran litijara yarju bihi ma yahsul lahu fil iqamah fala yakhruj illa bi idhnihi. Maknanya ini basically dia bagi tahu lah kalau dia nak travel untuk sejarah ni, yang mana dia boleh sebenarnya dapat bisnes. Yarjubi ni macam dia boleh lah sebenarnya dapat di tempat dia tu, maka dia kena minta izin untuk bisnes. Ya. Tak bagi tahu pula kalau tempat tu tak ada ke apa. Ya. Okey. Kemudian hukum ta'atima fi tarkin nawafil aw qat'iha. Sekejap, kelas ni ada orang record sebenarnya. Ada kan? Ni Alia record. Kelas ni mana tadi? Oh 68 tak ada, tak masuk, tak apa. Okey, ini hukum ta'atima fi tarkin nawafil aw qat'iha. Okey, ni ni taat parents untuk meninggalkan nawafil. Nawafil ni solat nawafil qabliyah ba'diyah atau qat'iyah, ataupun memang bukan tinggal sahaja tapi memang terus tak melakukan tu lah, putus 100%. Okay. Okay, yang qala Syekh Abu Bakar At-Tartushi fi Kitabul Wadil la ta'ata. Yes. Ha.
Itulah yang dia tak mention tu, dia cuma bagi tahu idza arada safaran litijarah yarju bihi ma yahsul bihi ma yahsul lahu fil iqamah. يرجو به ما يحصل له في الإقامة فلا يخرج إلا بإذنه ما. Tapi dia rasanya dia nak kata macam tak boleh kot kalau untuk bisnes ni lah. So bisnes ni rasa dia memang tak boleh lah. Wa idza arada safaran litijarah ma yarju bihi ma yahsul lahu fil iqamah. Tapi tu dah dibagi tahu memang kat tempat tu macam ada. So dia kena minta izin juga. Mungkinlah hukum mukhalafah dia sebaliknya lah. Maknanya kalau tempat dia memang tak ada, maka boleh. Okay? Ambil gitulah kot. Kalau tak boleh nak ada, boleh lah kot rasanya. Berdasarkan yang ini. Okay, seterusnya hukum ta'at fi tarkin wafil. Okay. Ini dia kata la ta'atul fi tark sunnah ratibah. Okay. Tak boleh taat parents untuk meninggalkan sunat ratib. Okay. Yang apa yang sunnah ratibah, contoh حضور الجماعات سمايان جماعة ركعتي الفجر والوتر ونحو ذلك. Tapi إذا سأله ترك ذلك على الدوام. So point dia kat sini lah, ترك ذلك على الدوام. Maknanya kita tak boleh taat kalau parents suruh kita tinggalkan solat, contoh solat sunat witir ni secara berterusan. Itu tak boleh taat. Tapi kalau parents yelah dia minta suruh buat benda kan, so sampai kita tertinggal satu sekali, dua kali, atau bukan secara berterusan every single day benda sama ni tak. So maka yang tu boleh lah. Okay. Ini sama dengan ada apa wajibat ta'ah wa infadu fadil awal waqt. Dia kata wajibat ta'atihima. Ada kat sini. Kena, maknanya kalau bukan secara berterusan, then boleh. Okay. Ini untuk nawafil, untuk benda-benda yang nawafil lah, yang sunnah. Okay. Tapi kalau qat'iha ni secara berterusan lah maknanya. Okay. Kalau tark ni meninggalkan. So meninggalkan ni maknanya biasanya maksud dia bukan selalulah. Kalau qat'iha ni maknanya putus. So secara berterusan. Qat'iha ni dia tak boleh. Okay. Okay. Ada berapa soalan ke poin ni? Berapa? Pokoklah tak sempat salin ke apa-apa ke. Kalau tak sempat salin kau just bagi tahu sebab sekarang memang tak discuss satu-satu. Memang point je. Ini hukum taat. Okay, tinggalkan perkara fardu kifayah. Okay. Fardu kifayah. Okay. Tapi ini dia bincangkan pasal isu-isu kita pernah bincang sebelum ni pasal perang tu apa semua. Okay. So dia kata kalau kita tinggalkan fardu kifayah kerana nak tolong parent, maka bolehlah kita tinggalkan tu. Maknanya sebab taat parents ni fardu ain. So kalau fardu kifayah ni contoh perang ke atau apa-apa yang fardu kifayah, dia kan dia wajib untuk sebahagian kan gitu. Jadi kena utamakan fardu ain. Okey. Sekiranya macam bercanggah lah gitu. So hukum ta'at fitar. Maknanya kalau kita tinggalkan fardu kifayah ni boleh ke tak? Boleh. Okey. Sekiranya yang kita nak buat tu fardu ain. Ya. Maknanya kalau kita tak taat fardu kifayah kerana benda yang bukan fardu ain, maknanya tak boleh lah, kena follow lah fardu kifayah ni. Okey. Okey, ni poinnya. Ni fardu kifayah. Okey, sekarang ni
baca. Okey, ni hukum ta'an fi talabihima tatliq zaujatihi. Okey. Yang ni ini isu parents minta anak ceraikan isteri dia. Okey. Okey. Maknanya parents lah, yang maknanya mertua ke, masalah mertua ke, biasalah tengok-tengok drama ke apa gitu. So parent minta, tak suka menantu gitu. So dia nak anak tu, ada dia check. So dia nak kena anak dia ceraikan menantu. Okey. So di sini kan tahtimu ahbukan abika. So yang hadis ni mengatakan bahawa Nabi suruh orang tu ceraikan isteri dia kerana ayah dia tak suka. Ya, fadzakar dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Maknanya kan tahti imra'u hibba, dia lelaki ni dia ada isteri yang dia sayang. Tapi wa kana Abi Yakrah, ayah dia benci, tak suka. Fa'amarani an utalliqaha, mana ayah dia suruh ceraikan perempuan tu, isteri dia, fa'abaitu, dia enggan. So dia pun bawa cerita ke Nabi. So Nabi kata, ya Abdullah bin Umar, talliq imra'atak. Ceraikan isteri. Ceraikan isteri kau gitu. Misal hatta apa. So gitulah, tapi واختار أبو بكر من الحلال أنه يجب. اختيار أبو بكر من الحلال أنه يجب. الأمر بالمعروف. Okay, so basically ini hadis-hadis yang menunjukkan kes dia, tapi point dia kat sini. Hanabilah, okay, mazhab Hambali, dia kata wajib ta'at al-walidain, okay, dalam isu suruh ceraikan apa ni, menantu tu lah, menantu parents tu gitu. So wajib taat. Ni Hanabilah, seperti yang mana kes Umar tadi, dia orang memang ambil basically kes yang Umar tadi lah. Okay. Tapi yang ni waqala Syekh Taqiyuddin ni, Taqiyuddin bin Taimiyah ni, yang ada second pendapat lah, kiranya dia kata tidak boleh untuk orang tu ceraikan isterinya. Kiranya parent minta anak dia ceraikan isteri dia tu, tak boleh. Kenapa? Dia kata sebab anak ni kena bir al-walidain. Tapi walaysa tatliq imratu min birriha. Tapi ceraikan isteri ni, anak tu kalau diceraikan isteri dia tu, bukanlah salah satu bir kepada parents. Benda ni tak dianggap sebagai berbakti kepada parents. Okey. Gitu. Dapat 2 poin je. Okey, itu isu ni isu tadi apa, isu cerai itulah. Okey. Dan seterusnya. Yes. Yang wasa'ala Rajlul Imam Ahmad ni cakap apa? Atas 671. Wasala rajul Imam Ahmad. Ni dia Rajulun cakap tak al-Imam. cerai Yes, ni kes juga ni, kayaknya apa ni? Sekejap Inna abi ya'murani an utalliqa imra'ati. Ya, ayah dia suruh anak tu ceraikan isteri dia. Okey. Qala la tutalliqha. Imam Ahmad cakap jangan ceraikan dia tu. Alaysa Umar radhiyallahu anhu an talliqa imra'atu. So dia kata bukankah Umar bin Khattab yalah, so apa ni, so dia kata bukankah Umar radhiyallahu anhu suruh anak dia ceraikan. Kini dia refer kembali, dia refer ke hadis ni tadi. Tapi Ahmad Hanbal dia kata hatta yakuna Abu misla Umar radhiyallahu anhu. So dia kata maknanya dia refer lah, kena
kiranya Umar yang bawa kisah ni dekat Nabi, okey. Uh, maknanya yang ni tadi Umar. So yang ayah tadi tu Umar lah. So Umar dia tak suka. Maknanya Ibn Umar tu dia kahwin dan Umar Khattab tak suka perempuan tu dan dia suruh ceraikan. Okey. Lepas tu Nabi suruh ceraikan. Okey. So yang di sini, so dia boleh tanya Imam Ahmad. So Ahmad Hanbal kata, jangan ceraikan. So lepas tu dia kata, orang tu tanya semula, tapi bukan ke Umar suruh anak dia sendiri ceraikan isteri dia, gitu. So dia reply, hatta yakun abuk misal Umar. Maknanya macam sampailah yang kau jadi macam Umar dulu, baru ceraikan, gitulah. So kira nak kata ada pembandingan lah, maknanya ayah parent biasa dia tak sampai tahap Umar. Sebab dia kata kat sini, ni syarah dia adalah talab bi amrihi hatta yasir misal Umar fi tahrihi al-haq, tak jelas, wal adli. Sebenarnya surah Umar ni dia betul-betul tegakkan keadilan ni. So dia memang selalu cakap yang benar ke atas kebenaran dan adil. So Umar mesti tak semata-mata semata-mata tak suka dan suruh anak dia sendiri ceraikan isteri gitu. So, dia itulah tak sampai tahap Umar. Kini dia ribat lah. Ahmad Hanbal ribat hadis yang atas tadi. Satu Hanabilah. Uh, ini bukan mazhab Hanabilah, tapi ini Abu Bakar minal Hanabilah. Okay. So ini bukanlah mazhab Hanbali as a whole, tapi Abu Bakar minal Hanabilah yang kata wajib tadi. Satu lagi yang Syekh Taqiyuddin yang kata tak wajib. Mana tak boleh taat. Ya. So Okey. general rule dia tak payah cerai lah. Based on dua qaul ni lah. Qaul awal ceraikan. Qaul tsani Itulah. Okay. gitu. Okay. Okay. And then hukum ta'atina fima law amara bima'siyah atau yatruk wajib. Ini hukum ni lah yang kalau parents suruh buat maksiat ataupun parents suruh tinggalkan yang wajib. Okay. So yang ni rasanya dah bincangkan dulu kan dia. So masalah haid untuk ada misalnya baqi ala musahil. So yang ni tak ada khilaf lah. Yang ni memang jelas. Kita tak boleh wa in jahadaka 'ala musyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma. Okey. Tak boleh taat lah. Kena parent suruh buat dosa ataupun tinggalkan wajib. So contoh tinggalkan solat. Okey. So memang jelas lah, tak ada isu yang ni. Okey. So ini kita dah bincangkan rasanya itu. Okey. Hukum dia sini jelas. Kemudian uquq al-walidain wa jazaohu fid dunya wal akhirah. Fa inna hunak صورة مختلفة العقوبة بعضها فعلي وبعضها قولي. So ni di situ pasal cara orang tu derhaka kepada parents dan apa hukumannya, apa punishment dia di dunia dan akhirat. So ini cuma bagi contoh-contoh je, contoh-contoh untuk uquq al-walidain, derhaka kepada parents. Ni dia kata marah, jerit ke dia, bosan dengan parents dan itulah. Okay. So hukuman dia ada ke hukuman dia? Ini semua contoh-contoh apa ni? Derhaka. Okay. So adalah hadis-hadis ni, ala nabikum bi akbar kabair. Apa ya, dosa yang besar antara yang terbesar. Okay. So disebut uququl walidain. Okay. So salah satu je lah.
radhiyallahu anhu sakhatallah fi Allah pun marah pada orang yang derhaka kepada parents-nya. Dan dosa apa ni, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah, dan dosa-dosa lain semua Allah lambatkan punishment dia sehingga ke hari kiamat, kecuali uququl walidain. Uququl walidain fa inna Allah yu'ajjilu safil haya qabla al-mamat. Maksudnya Allah cepatkan dia punya azab tu di dunia sebelum dia mati lagi. Okey. Ini parent. Jazaa'ul uquq ini yang punishment. Apa yang dia akan terjadi sekiranya orang tu ber derhaka kepada parent-nya. Dia kata jazaa'u fi dunya min bab at-ta'zir. Wa yakhtalif qadru bi ikhtilaf hali wa hal fa'ilihi. So basically ada ta'zir benda ni. Okay. So benda ni ada isu. Maknanya government atau government. Yalah. Authorities can take action. Okay. Azzarahu al-imam. Abi Talib kan. So maknanya azzarahu al-imam. Imam boleh ta'zir anak tu yang derhaka kepada parent dia. Okay. Saya tak pernah. Saqat ta'zir. Okey. So dia kata salah satu cara pun boleh habs. Maknanya boleh masuk penjara kan. So dia boleh ditahan, anak tu boleh ditahan. Ini semua suar ni lah cara-cara ataupun bil-dharb atau bil-dharb. Ataupun rotan lah. So ni semua cara ni lah jazaa'ul uquq kan. Bila orang yang berderhaka apa yang kita tadi kat dunia ni, kalau akhirat tu memang ada lah azab dia. Kat dunia ni dia boleh kena ta'zir. Sama ada authorities tahan dia, tak penjara ataupun rotan ataupun bagi long speech ta'ni bil kalam al-anif, yang long speech yang memang buat dia rasa insaf lah, kira dia menyesal lah gitu. Okay, so habis dah. So kita dah habis bir, tapi Allah alam kita masih ada ta'ah pula dah. Kita istighfar lagi. Ni bir kan. So yang satu lagi ta'ah yang kita tak baca lagi. Ya, ta'ah ni. Siapa ada slide ta'ah? Tak download pula. Ada boleh present tak? Takut kalau ni dia slow balik ni. Dijam balik. Okay. Boleh. Thanks. Okay. Okay. Ta'rif. Okay, ta'rif perlu ke? Ta'rif yang at-ta'ah, al-inqiyad wal-muwafaqah. Inqiyad ni kita follow lah basically. Muwafaqah ni selari yang itu. Muwafaqah. Ikut gitu. So ni makna ni rasanya boleh ikut yang dibaca sebab tak kalau ustaz tanya mama kat midterm ni dalam masa 3 minit mungkin sempat aku nak cari, mungkin lah. Tak pasti kan. Okay. Kita masuk yang hukum. Al-fadl zat as-silah, al-qurbah. Ni ada ibadah dalam lugah, dalam syara'. Yani masuk ta'ah ni bukanlah setakat ikut sahaja, tapi dia at-ta'ah al-khudu'. Yang dia boleh jadi ta'ah al-khudu' wa ta'ah ni kita kira kita follow dengan rida, yani rida dengan terima gitu. Bukan sekadar sebab dia kan ta'ah ni kita boleh ta'ah ni bahasa Melayu apa? Bukan hormat.
طاعة احترام، هم احترام طاعة. Segitu, segitu gaya dia ikut, ikut. Kita kena ikut cakap ayah mak kita gitu. Itulah. So ikut tu dia boleh jadi dengan cara patuh. Patuh. Okey, patuh. Okey, betul betul. So patuh ni taat patuh. Taat pun boleh, taat orang Melayu juga. Okey. So dia boleh patuh ni dengan cara redha atau tak redha. Tapi dalam ibadah dia akan jadi dengan khudu'. Al-khudu' ni macam khusyuk kan. So kita terimalah kena redha. Al-qurbah yataqarrab ila Allah biwasatah ghaliban. So maksud ta'ah ni pun boleh jadi qurbah. Macam kita nak. Ni lah maknanya ta'ah ni dia boleh maksud dia ibadah, dia boleh maksud dia qurbah. Dua-dua ni. Yataqarrabu bihi ila Allah. So ta'ah ni boleh kita kata nati' Rabbuna. So macam kita nak dekatkan diri kita dengan Tuhan. So ni pun boleh digunakan untuk ta'ah ataupun boleh guna ibadah juga. Ta'atullah wa rasulullah ni ay ibadah. Kita solat apa semua ta'atan lillah. So dia masuk ibadah. Tapi banyak-banyak ni uh, boleh go through baca gitu. Saya tengok hukum. Okay, boleh kita turun bawah. Al-ma'siyah. Al-ma'siyah khilaf ta'ah. Okey. Ma'siyah ni dia aks, dia terbalik dari ta'ah. Okey. Asa fulan yani dia tidak taat. Okey. Ma'siyah ni terbalik. Okey. Okey, al-ahkam al-muta'alliqah bit-ta'ah. Tu nampak yang satu tu. Ta'atullah azza wa jalla. Okey. So ta'atullah azza wa jalla fard ala kulli mukallaf. Memang fard lah, fard ain yani. Okey. Ya allazina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Okey. Atas. Naik sikit. Yang page sebelah ni. Wa min haqqil bari jalla thana'uhu على أن على من أبدع أن يكون أمره عليه ناقلا وطاعته له لازمة. أوكي، طاعته له لازمة. أنا قلت لك إنه لازم واجب يعني. تتعب على الله يعني. Okey, bawah sikit. Ini sama lah. Rasanya semua dia cerita bahawa kita kena taat kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Taat ni dengan ibadah lah. Ibadah dengan taqarrub. Maknanya dia masuk tiga-tiga sekali. Kita taat ni kita kena ibadatillah subhanahu. Maknanya ibadatillah wahdahu. Kita hanya ibadah kepada Allah sahaja. Dan nombor dua, yani taqarrub ila Allah. Kita pun bila kita taat عندما نطيع الله عز وجل فإننا نتقرب يعني نتقرب إليه. Kita nak dekatkan diri kita dengan Allah. Dan nombor tiga, bila kita taat pada Allah ni, kita tidak melakukan maksiat. So, maksiat ni khilaf ta'ah kan. Jadi inilah tiga-tiga yang ada bila kita ta'atullah azza wa jalla. Okay? Dia akan ada ibadah, taqarrub dan tarkul maksiyah lah biasa. Okay. Bawah. Ini cuma contoh dalam Quran. Okay. Ta'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. إذا وجب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما جاء به وجب طاعته. Okay. Sebab kita dah diwajibkan untuk percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajiblah taat padanya, Nabi SAW. Kerana memang itulah yang dia ajarkan kepada kita. Nabi memang suruh kita, based on Quran dan Sunnah, menunjukkan kita memang kena taat, wajib taat pada Nabi. So ini pun sama, dia akan masuk sama ta'ah, bukan ibadah. Okay, tak adalah ibadah. Okay, ibadah ya, ibadah juga.
So kita beribadah seperti mana yang Nabi SAW beribadah. Okay, so ini masuk ta'atul Rasulullah SAW. Kita taat kepada Nabi. So macam mana kita taat kepada Nabi dalam ibadah? Ialah kita buat seperti mana yang Nabi buat. Okay, so kalau bukan-bukan tu Allah Alam lah. So yang mana Nabi tak buat tu dalam ibadah. Okay, dalam ibadah. Bukan kalau tak dalam ibadah lain lah. Tapi dalam ibadah ni kena ikut cara Nabi buat. Tak ikut tu, oh, dia gamble lah. Kena gamble. Okay. And then ta'at tu juga taqarrub. Kita tak adalah nak kata kita taqarrub ni kita nak dekatkan diri kita dengan Nabi di hari kiamat. Boleh lah gitu. Okay. Sebab kita seboleh-boleh kita cubalah dapat syafaat Nabi kan. So kita beribadat selalu minta doa. Contoh ibadah kita tak Nabi, kita minta doa apa semua untuk dapat syafaat Nabi di hari kiamat. So tu kita nak dekatkan diri kita dengan Nabi lah juga. Okay. Dan maksiat tu, tarkul maksiat pun samalah. Ni untuk especially untuk orang yang zaman Nabi tu kita tak boleh lah maksiat. Tak boleh tak patuh pada arahan Nabi SAW. Okay. Basically kalau sekarang mana kita tak boleh melakukan maksiat sama jugalah. Okay. Yang ni semua hadis-hadis. Nampak man ata'ani man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. So ni ada hadis jelas ni. Siapa yang taat kepada Nabi maka dia telah taat kepada Allah SWT. Wa man 'asani faqad 'asa Allah. Okay. So ini semua hadis-hadis lah yang menunjukkan kita kena taat kepada Nabi apa semua. So insya-Allah ini hukum ni jelas tapi banyak hadis pula ni. Kisah tu. Okey. Okey, bawah. Ta'at ulil amri. Tapi okey, ajma'al ulama wujub ta'at ulil amr. Al-umara wal hukam. So ulil amr pun ya alladzina ati'u Allah wa ati'u ulil amri minkum. So ini seperti mana kita tahu memang kita kena ni lah. Kita kena taat kepada ulil amr. Okay. Ulil amr ni siapa? Inilah zahabal waqad nampak selepas ayat tu ya alladzina waqad zahabal jamhur fuqaha al-mufassirin ila anna al-maqsud bi ulil amr fil ayah al-umara wa ahlus sultah wal hukm. Okay. Umara tu amir lah, prince ke gitulah. Wa ahlus sultah orang yang ada kuasa. Sultan ya mungkin. Wal hukm. Okay. Lepas tu dia kata wahuna qaul bi anna al-maqsud bil amr hum al-ulama. So ada juga yang mengatakan ulil amr ni ulama. Bukanlah raja. Contoh raja tu bukan alim. So kita kena taat kepada dia ke tak? Ada yang kata kita tidak sebab dia bukan dikira sebagai ulil amr. Tapi yang ulama ni faqih lah, faqih. Mujtahid. Itu yang tu dia orang-orang ni yang dikira sebagai ulil amr. Tapi jamhur kata inilah, maknanya raja tu kira basically dia tu ulil amr. Atau bahagian authority kalau kat Malaysia ni government lah basically. Government ni memang kiranya sebagai ulil amr. Okay. So ini hadis-hadis nak baca ke hadis-hadis ni? Alam lah tapi tak sempat lah kan nak baca semua ni. Kalau korang boleh cuba baca boleh. Dan kalau macam tak jelas then bolehlah tanya nantilah. Okay. InsyaAllah cuba jawab lah. Okay. Okay, seterusnya okay, ta'atul ulama pula. Ta'atul ulama wajibah ya, menggunakan ayat yang sama juga. Ulil amri minkum. Betul ulama fuqaha. So ni samalah dia berbalik kepada tadi. Yang ni maknanya yang sebahagian bukan, so diorang ni bukan jamhur So bukan jamhur.
Tapi diorang nak katalah yang bahawa masuk ulil amr kat dalam ayat tu humul ulama wal fuqaha wa huwa qaul li Ahmad. Ahmad kata gitu, Imam Malik pun cakap gitu. So itulah ayat dia. So waktu Ibn Qayyim dia ada tambah ta'atul fuqaha afrad 'alaina ta'atul ummahat wal aba bi nass kitab. Maknanya kita lagi kena taat al-fuqaha, lebih lagi dari taat ibu dan ayah. Kerana ayat tu, ya ayyuhallazina athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Maknanya selepas taat kepada taat Allah, Nabi dan ulil amr. Kita tak sebut parents ke apa gitu. Tapi ni sebab ni yang khilaf ni sebab datang kat tafsir lah apa maksud ulil amr tu. So dia orang kata fuqaha. Okay. So jadi kita kata lah taat fuqaha. Okay, bawah ta'atul walidain. Okay, ni yang tajuk kita. Okay. Fard 'ala okay, ta'atul walidain wal ihsan ilayhima fard 'ala al-walad. Okay. Anak tu untuk hukum taat parents dia fard ain. Okay. Berdasarkan ayat-ayat Quran wala taqul lahuma uffin dan ayat-ayat lain. Okay. Wa amara Allah Subhanahu wa ta'ala وأوصى بوالدين إحسانا معنى واحد لأنه وصية الأمر. So ta'ah ni sama dengan bir lah. Kalau untuk walidain ni sama je lebih kurang. Cumanya dia mungkin ada isu bahawa kita kena taat dengan redha gitu. Okay, cek di bawah sikit. Page terusnya. Okay. وحق الطعام ليس مقصود على الوالي بل هو مقصود أيضا للمشركين فأمر سبحانه للمشركين معروف. Tapi ini sama je lah, dia punya hukum-hukum dia sama je, bir dengan ta'an ni lebih kurang lah. So dia even dengan cerita sini pun sama je. Dia kata basically kena taat kepada parent. Lepas tu ada isu juga kalau parent non-Muslim dan sebagainya. So poin-poin ni pun sama. Okay. Di bawah lagi tu hujung ni ayat. Okay, so yang hujung ta'atul walidain ni masih sama je. Okay, atas. Ni ta'atul zawj. Penting ni ta'atul zawj ni. Saya tak sentuh tu. Sebab kita lebih kepada ta'atul walidain kan, Ustaz tak sentuh ada. Okay. So kalau turun bawah ada apa lagi kat sini? Ni hudud at-ta'ah. Oh, okay. Ni macam okay, kena tahu tak ni. Hudud at-ta'ah. Had atau limit ta'ah tu. Ta'atullah ta'atullah laysa laha hudud. Okay, taat. Kita nak taat Allah dengan Rasul ni memang tak ada limit dia lah. Okay. Majid al-Maslan ta'atnya mutlaqan fi kulli ma amara bihi wa nahya anhu. Kira there's no condition or exception at all. Kita memang kena taat. Keras. Kena taat Allah dan Rasul kena taat. Okay. Okay. Okay, ini semua hadis-hadis yang menunjukkan kita kena taat pada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada niat. Okay. So amma ta'atul makhluqin. Okay. كالوالدين والزوج وولاتهم فإن وجود طاعته مقيد بأن لا يكون في معصية. So yang ni dia ada condition dia, syarat dia dengan syarat bukanlah taat untuk melakukan maksiat. So kalau parent suruh ataupun zauj suruh, walil amr suruh melakukan maksiat, maka di sini tidak boleh taat. Okay? Tapi kalau Allah yang Rasul mustahil lah nak suruh lakukan maksiat. Jadi memang tak ada limit lah gitu. Okay?
Okey, sebab yang ta'atul walidain ni dia boleh jadi parents suruh ataupun waliul amr suruh buat benda yang tak wajib. Kena taat ke tak, so mungkin kat sana ada isu boleh tak taat, nak taat tak nak taat. Tapi untuk Allah dengan Rasul memang kenalah everything. Nabi suruh buat, mana yang larang buat, jangan buat. So memang kena follow, strictly kena follow, okey. Okey, so ni ayat-ayat tadi, ta'atuz zauj apa semua. Ta'atul ni dalil yang inilah, mana kita limit untuk ta'atuz zauj atau ta'atu ulatul umur, sam'u ta'al mar'i muslim fima hab wa kariha ma lam yu'mar bima'siyah. So kata fa idza umira bima'siyah fala sam'a wala ta'ah. Sekiranya kalau dia suruh untuk melakukan maksiat, fala sam' wala ta'ah, tak boleh dengar dan tak boleh taat. Ya. Okey, seterusnya al-khuruj 'ala ta'ah. Okey. ومن ثم يترتب على الخروج على الطاعة الإثم والمعصية والعقاب. So khuruj 'ala ta'ah mana kita tak taat lah. So apa akan jadi? So basically bila tak taat ni kita akan berdosa lah, al-itham wal ma'siyah wal 'iqab. So boleh dapat punishment untuk orang yang tidak taat. Okey. So ini semua dalil-dalil kalau tak ikut apa yang Allah suruh, memang kena, memang berdosa. Kalau mukhalafat amr Rasulullah SAW pun dosa. Illa man aqama wa man yabqa. So ni kullu ummati yadkhulun jannah illa man aba. So semua orang yang semua orang umatku akan masuk syurga kecuali yang deny, yang enggan. So orang tanya siapa yang enggan nak masuk ni Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, siapa yang enggan nak masuk syurga ni? So dia kata man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat pada Nabi dia masuk syurga, wa man asani faqad aba. Jadi siapa yang tak taat Nabi tu maka dia sendiri yang tak nak masuk syurga. Okay, dia enggan nak, dia tak nak masuk syurga. So ta'ah, okey. So yang walidain min kabair apa semua. Okey, so ini insya-Allah tak ada masalah. Okey, puan-puan okey bawah. Okey, boleh bawah turun. Okey. Ini dah apa ni? Dah habis dah. Dah habis kan? Okey, so kita dah habis ta'ah. Ya. Okay, so insyaAllah insyaAllah esok pun nampak gayanya macam gini jugalah tadinya. Hopefully membantu. Tapi sebab untuk midterm ni, kalau final ni insyaAllah okay. Kalau study macam ni, tapi midterm ni sebab dia macam kena baca semua.